kemudahan. Tidak ada kesenangan melainkan apa yang kau telah senangkan, dan tidak ada manfaat melainkan apa yang kau telah berikan. Maka ya Allah, permudahkanlah untuk menuju tetamu di dua tanah sucimu, Al-Haramain Asy-Syarifain, Al-Makkah Al-Mukarramah, dan juga Al-Madinatul Munawwarah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sama-sama bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sementara kita menunggu lebih ramai lagi masuk, sepatutnya ada 20 lensa yang sedang mengikuti saya pada malam ini. Kalau tuan-tuan tidak ada rasa apa-apa, boleh buka lensa masing-masing untuk sementara kita mengenal antara satu sama lain. Mudah untuk saya kenal, mudah untuk kita reach kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Ni ramai lagi tak masuk ni. Saya tengok dalam sini ada nama Astana Sufi, Farizai Dahlan, Fatul Haziq, Jamilah Abdul Majid, Latifah, Masnijah Putih Wahab, Muhammad Rosni Aziz, Wahid Surya. So ini nama yang tertera di lensa tuan-tuan dan puan-puan lah. Mungkin nama anak, mungkin nama sendiri, mungkin nama atuk dan sebagainya. Tapi daripada sini saya dapat lihat ada sekitar ada yang tinggal pula, ada yang live. Kalau ada masalah, gangguan apa-apa, tolong maklumkan pada saya. Pertama sekali tolong bagi tahu suara saya dan saya sendiri clear ke tak clear. Tuan-tuan tengok ni. Tolong chatting, berikan chatting. Okey, clear. Nah, muka nampak clear. Suara clear. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, nanti apa-apa tuan-tuan bagi tahulah ya. Tuan-tuan boleh bagi tahu. Ini ramai lagi ni tak masuk ni. 1 2 3 4 5 6 7. Bawah ada 7. Sepatutnya ada 20. 20 peserta. Saya tak tahu mungkin ada yang share lensa ataupun share handphone ataupun share laptop. Okey, tak apa ya. Jadi saya teruskan juga bagi meraihkan orang yang dah masuk dulu ya. Yang kemudian nanti dia boleh mungkin soal jawab yang kemudian nantilah. So dalam tempoh lebih kurang 1 jam ini, insya-Allah kita akan berkongsi tentang perjalanan umrah sambut Ramadan bersama dengan Ajak Global Travel and Tours. Begitu juga ada beberapa agensi yang turut serta bersama dengan kita insya-Allah dalam perjalanan ini. Dan perjalanan ini akan mengambil masa bismillah tabaraka wa taala 12 hari 10 malam, iaitu pada 28 Mac dan akan tiba di tanah air pada 8 April insya-Allah, iaitu pada tanggal 5 Ramadan kalau tak silap saya, tanggal 5 Ramadan. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, saya nak mulakan dulu saya terus pergi taklimat ini terus kepada itinerary terus. Saya minta saudara Nazirul kalau dah bersiap siaga dah boleh paparkan itinerary, dan juga kita punya kita ada propose ada proposal. Jadi kita boleh bentangkan untuk dilampirkan ataupun dijadikan tatapan kepada tuan-tuan dan perempuan rahmat Allah ya. Okey, saya perkenalkan dulu diri saya sementara nak keluar skrin ni. Saya Abdul Jabbar bin Muhammad Ka yang merupakan CEO Ajak Global Travel and Tours. Ajak Travel tu adalah Abdul Jabbar Abdul Kahar, nama saya sendiri. Abdul Kahar tu adalah bapa saya. Ya, jadi alhamdulillah dengan barakah bapa dan anak ni, mudah-mudahannya Allah berkatilah perjalanan ini, perjalanan umrah ni, dan niat saya adalah untuk ramai orang ke Tanah Suci insya-Allah dengan harga yang kompetitif, harga yang bersesuaian,
dan juga paling penting sampai dalam keadaan 3S. Kita terapkan dalam 3S, santuni, selesa dan syukur. Santuni, selesa dan syukur. Ya. Seperti yang mungkin tuan-tuan tak maklum, dalam grup kita ni bukan semua orang Perak, walaupun kita base di Perak, base kita punya camp kita di Perak, tapi ada daripada beberapa negeri, ada daripada KL, Selangor, ada juga yang saya dimaklumkan daripada bahagian utara, termasuk daripada Sukajaya, Bagan Serai, ya, dan beberapa lagi tempat lain, ya. Tapi kebanyakannya daripada Ipoh, Kuala Kangsar, KL, Selangor dan juga Bagan Serai. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, dah ada paparan ke? Saya tak nampak paparan tu. So, saya tak pakai. Okey, kita terus. Ini lebih pada taklimat umrah. Saya akan terangkan taklimat umrah ni bukan macam kursus umrah, tuan-tuan. Dia lebih pada taklimat. Maksudnya kita akan pergi by itinerary kita. Kita punya tengok itinerary kita. Macam mana saya nak buka? Okey. Saya tengok dulu. Okey, saya boleh. Saya kecilkan gambar saya. Okey. Itinerary ni kita besarkan. Okey. Itinerary kita 28 Mac hingga 8 April 2020. Next. So ini tuan-tuan, kita punya syarikat Ajak Global Travel and Tours tadi. Ajak Global Travel and Tours, KPKLN kita 8229, dan kita menggunakan kebanyakannya iaitu Saudi Airlines, ya. Termasuk yang tuan-tuan akan berangkat ni juga adalah menggunakan penerbangan Saudi Airlines. Kita juga menggunakan MH Malaysia Airlines, tapi kebanyakannya yang kendalian kita menggunakan Saudi Airlines. Baik, seterusnya. Okey, ini sedikit checklist, ya, untuk tuan-tuan yang mendaftar dengan kami. Mungkin ada yang lengkap, mungkin ada yang tak lengkap, tapi yang ini kita perlukan salinan IC antaranya. Kemudian kita perlukan pasport, physical pasport ataupun salinan pasport. Kita perlukan salinan e-visa, ini diuruskan oleh pihak kami. Kita juga memerlukan salinan Al-Muqim. Okey, Al-Muqim ni kita akan briefing pada tuan-tuan nanti 3 hari. Macam mana penggunaan dia. Itu just dalam WhatsApp group saja nanti. Kita akan bagi tuan-tuan cara apply Al-Muqim. Macam mana cara dia. Sangat simple dan mudah. Dan insyaAllah akan dimudahkan oleh staf kami nanti kepada tuan-tuan dan perempuan, ya. Baik, dan kita juga perlukan sijil vaksinasi 2 dos dan booster. 2 dos dan booster ni bagi mereka yang menggunakan Sinovac, perlukan booster. Manakala yang menggunakan Pfizer ataupun AstraZeneca, dia tak disyaratkan oleh Saudi kena ada booster, ya. Jadi memadai 2 dos sudah boleh terbang ke tanah suci, ya. Dan yang terbaru, PCR test. Ni cabaran yang paling besar dalam saya bawa grup semasa pandemik ni. Bermula bulan 11 hari itu, sehinggalah bulan 11, 12, bulan 1 tawakuf, berhenti sekejap. Kemudian bulan 2 sehingga bulan 3, antara cabaran paling besar kita ialah PCR test. Itu cabaran paling besar. Yang lain semua dah pas dah, tiba-tiba positif. Ya, pada hari kejadian, pada hari dia nak terbang tu, dia positif, menyebabkan dia tak boleh terbang. Dan bila dia nak terbang, dia kena pergi ataupun dia kena pastikan diri dia negatif, dan dia boleh terbang pada next flight ataupun next schedule yang disediakan oleh pihak agensi. Ini cabaran yang paling besar sebelum daripada ini. Tapi Alhamdulillah, bulan 3 ni, dan insyaAllah penerbangan kita yang akan datang ni pun 28 Mac, tidak ada lagi syarat perlu negatif PCR test. Tak ada lagi syarat. Jadi kita boleh terus terbang dengan syarat-syarat yang saya tunjuk ni saja kepada tuan-tuan, dan kita dah boleh terus
terbang ke Tanah Suci, ke Jeddah, seterusnya ke Tanah Suci insyaAllah. So ini dah mudah. Dan termasuk juga yang akan join kita ni daripada kalangan grup saya yang sebelum ni yang tak boleh terbang pasal positif. Tak ramai lah yang kes yang begitu. Tapi ada kesnya dan kita buat secepat mungkin. Kalau dia nak pergi Ramadan, kita persilakan. Kalau tak, dia boleh pergi dalam bulan Syawal, dia boleh pergi dalam bulan 8, bulan 9 dan sebagainya. Ikut rasa keselesaan dan ikut jadual yang munasabah kepada tuan-tuan dan perempuan. Tapi untuk kali ini tidak ada lagi negatif. Syaratnya mesti negatif PCR test. Tak ada ya. Jadi alhamdulillah itu satu, orang kata industri umrah ni semakin berkembang dan nampaknya bulan Ramadan ni pun pack sangat. Orang Malaysia sangat ramai masuk. Kemudian Indonesia pun lagi ramai masuk. Kalau sebelum ni Indonesia lebih ketat daripada kita. Mereka bukan hanya kena PCR test, kena ada negative result. Tapi bila dia terbang ke sana, mereka kena kuarantin 3 hari. Kita Malaysia tak kena syarat kuarantin. Boleh terus masuk Masjidil Haram, tak ada masalah pun. Tapi Indonesia disyaratkan kuarantin 3 hari. Terbaru, mereka tak lagi disyaratkan kuarantin. Jadi industri Indonesia, industri umrah bagi negara Indonesia pun semakin dahsyat. Semakin baru ni sebelum kami balik, saya baru lagi balik. Saya tengok penerbangan daripada Indonesia sangat banyak. Kita pun dalam satu-satu masa Saudi Airlines sampai 3 penerbangan terpaksa tambah 3 penerbangan. Itu belum masuk Malaysia Airlines, belum masuk Emirates, belum masuk Qatar dan sebagainya. Itu menunjukkan kerancakan industri umrah buat masa ini. Dan ini petanda yang baik bagi industri haji pula pada musim haji tahun ini insya-Allah. Baik, kita terus pada next slide. Kalau tuan-tuan tak faham saya cerita, tuan-tuan boleh ni ya. Okey, ni sedikit checklist juga. Pada kelengkapan tuan-tuan kita berikan kepada tuan-tuan bag. So bag kita ni baru siap tadi dicetak Kita dah ada bag ni lama dah. Cuma ada sikit cetakan macam logo ajak tu tak lengkap kat sini, tak kat situ. Jadi kita lengkapkan untuk yang trip ni. Dan dah siap tuan-tuan yang dekat dengan kami di Kuala Lumpur atau Penipuh boleh ambil di pejabat kami di office kami. Bagi yang jauh insya-Allah kita deal, kita cuba rencanakan macam mana kita boleh bertemu di mana-mana untuk ambil bag ni Jadi itu kita boleh rancang selepas daripada ni dalam grup ataupun pada staff saya lah. Dalam staff saya di sini ada 3 orang. Encik Nazirul, mungkin ada orang pernah berhubung dengan Encik Nazirul, ada yang pernah berhubung dengan Encik Faiz, ada yang pernah berhubung dengan Encik Farhana. So, mana yang tuan-tuan selesa untuk berhubung, boleh maklum mereka tentang keperluan-keperluan barangan ni dan sebagainya. Baik, seterusnya, ini pakaian. Pakaian terpulang. Saya tidak meletakkan apa-apa syarat. Contohnya orang kata kain ihram mesti 2, tak syarat pun 2. Tuan-tuan, kita bagi satu kain ihram tu, sebenarnya dah boleh pakai. Saya sendiri pakai kain ihram tu sampai 3-4 kali umrah. Tak ada apa. Kalau kena pun, kena teh, boleh pakai lagi. Jangan risaulah. Tapi kalau tuan-tuan nak cuci, boleh cuci. Mungkin dah kali ketiga umrah tu rasa nak cuci, boleh cuci. Ada dobi. Dekat hotel kita ada dobi dekat saja. Dobi tu belakang hotel pun dah ada dobi. Boleh bayar dobi kat situ. Tak silap saya berapa? 20 rial ke untuk kain ihram. Dia dah bolehlah cuci dan boleh pakai semula. Jadi tak syarat ada 2. Kalau ada 2 pun dia jadi tebal, jadi berat pula beg tuan-tuan Okey, perempuan pun ada telekung yang ada cop ajak travel. Kami sangat menggalakkan tuan-tuan menggunakan telekung tu, walaupun tuan-tuan ada Siti Khadijah, Siti Aisyah, telekung lagi mahal daripada apa yang kami bagi. Tapi untuk umrah, pakailah telekung yang kami sediakan sebab dia ada tanda ajak travel tu untuk memudahkan kita nampak dari jauh. Ini grup ajak travel. Senang untuk mutawif menyelaras tawaf dan sa'i sehinggalah habis Itu mudahkan lagi sa'i, mudahkan lagi mutawif dan mudahkan lagi ahli grup kita mengenal pasti ini grup kita. Baik tuan-tuan, pakaian lain terpulang. Tuan-tuan nak bawa jubah, nak bawa t-shirt, tuan-tuan nak bawa kurta, nak bawa seluar,
Orang perempuan nak bawa jubah, nak bawa abaya, nak bawa apa baju perempuan lah, ya. Ikut kesesuaian, tapi saya syorkan tak perlu banyak sangat. Tak perlu banyak. Sebab apa? Biasa kita pergi ke Mekah, pergi Madinah, mesti ada dalam kepala nak beli baju. Ya, bila ada beli baju tu, dah bolehlah 2 lai kita beli ke di sana. Jadi kalau kata nak bawa sampai 5 lai baju, boleh skip 2 tu untuk beli di sana kalau kita ada plan untuk belilah. Kalau tak ada plan untuk beli, memadai dalam tempoh kita berada 10 malam ni, saya rasa paling banyak pun ada 5 lai baju lah. 1 jubah, 1 kurta ataupun 2 jubah, 1 baju Melayu, lepas tu ada t-shirt. 1 t-shirt, 1 baju sejuk. Cukup dah. Tak perlu banyak sangat, ya. Okey. Ini keperluan-keperluan dia. Kemudian untuk ibadah, tuan-tuan boleh tengok apa keperluan yang tuan-tuan nak bawa. Kemudian barang mandian dan sebagainya. Boleh agak lah tuan-tuan dah biasa, kita dah biasa travel, balik kampung dan sebagainya, dah boleh agak apa barang-barang yang diperlukan untuk sehari. Tuan-tuan boleh tengoklah di sini, ya. Baik, seterusnya slide berikutnya. Okey, ini itinerary. So saya akan briefing pada tuan-tuan termasuk pengendalian umrah kita, termasuk ziarah kita berdasarkan itinerary ni. Tapi sebenarnya sepatutnya ada itinerary yang berlukis tu lagi cantik. Tak keluar yang berlukis, ya. Ada lukisan. Yang ni boleh besarkan sikit. Mungkin ada, okey. Okey tuan-tuan, ya. Ini perjalanan kita, aktiviti kita secara ringkas lah jadualnya, ya. Secara ringkas. Okey. Oh, saya tak boleh besar. Okey. So, tarikh. Boleh tak saya nampak nak tengok tarikh? Tarikh saya tak nampak. Tarikh kita, perjalanan kita ni, iaitu pada 28 Mac, hari Isnin. 28 Mac, hari Isnin. So, kita akan terbang daripada KLIA 1, tuan-tuan, ya. KLIA 1. Jangan pergi KLIA 2. Ramai tanya, KLIA 1 ke KLIA 2? KLIA 1. KLIA 2 tu dah pergi ke Naik Air Asia, ya. KLIA 1. So, tuan-tuan perlu berada di KLIA 4 jam sebelum berlepas. Itu lebih cantik, ya. 4 jam sebelum berlepas, iaitu pada 1.35 petang. Perlu berada di KLIA dan kami nanti akan maklumkan dalam grup di kaunter manakah tuan-tuan perlu berimpun ataupun duduk di mana untuk kita menyelaraskan atau memudahkan urusan-urusan yang berkaitan dengan boarding dan sebagainya. Okey. Di sini juga kami nak jelaskan tuan-tuan, kita dah bersiap siaga dengan memakai kain ihram. Okey, kain ihram tu maksudnya dekat dengan kita, sama ada dah ada di atas badan ataupun kita letak kain ihram itu di bag hand carry bag. Ada orang dia nak pakai relax dulu, tapi kain ihram tu dia dah standby dalam hand carry. Jangan letak dalam bag yang besar. Kita ada sediakan 2 bag pada tuan-tuan, 1 hand carry, 1 bag besar. Jangan letak kain ihram dalam bag besar, sebab dalam bag besar akan masuk dalam kargo ataupun masuk dalam boot kapal terbang. Jadi kain ihram itu mesti diletak dalam hand carry ataupun dah ada dapat atas badan kita. Ikut keselesaan tuan-tuan. Tapi yang penting mesti ada dengan kita, itu maksud saya. Kemudian bertolak pada jam 5.35 petang dengan menaiki SV835 Saudi Airlines. 5.35. InsyaAllah setakat ni tak ada apa-apa perubahan. Dia punya on time lah. Biasa on time penerbangan Saudi Airlines. Kemudian kita akan tiba. Okey, yang ini penting. 2 jam sebelum tiba di Jeddah tu dalam kapal terbang tu, tuan-tuan dah ada pakai kain ihram, ya, dah pakai ihram tu. 2 jam sebelum sampai, perjalanan ni akan mengambil masa 8 jam ke 9 jam. Ya. Kita ambil lah 8 jam penerbangan ni. Jadi 2 jam sebelum tiba, touchdown di Jeddah, di King Abdul Aziz International Airport, pilot ataupun co-pilot akan maklumkan kita sudah pun hampir tiba
di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil adalah miqat untuk kita berniat ihram. Ya, sampai di miqat, sebelum miqat tu, Qarnul Manazil, kita dah boleh niat ihram. Macam mana niat ihram? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya akan bekalkan pada tuan-tuan PDF. Kita ada booklet PDF kursus umrah. Sebelum daripada ini kita dah buat beberapa kali kursus umrah. Jadi tuan-tuan tak perlu risau. Yang dah mengikuti boleh refresh balik dengan booklet kita tu, dengan PowerPoint kita tu. Tuan-tuan boleh tengok balik kat situ. Kemudian tengok balik video-video kursus umrah saya yang telah saya pamerkan nanti. InsyaAllah saudara Nazirul akan bagi link malam ini juga, link kursus umrah kita yang telah pun kita adakan. Jadi saya cerita pada malam ini berdasarkan itinerary saja. Jadi di atas flight tu dah bermulalah rukun yang pertama umrah. Kita berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku melakukan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Dalam keadaan kita dah pakaikan ihram dan tidak ada pantang larang ketika itu. Maksudnya tak ada orang lelaki tak pakai spenda, dia tak pakai kasut, tak tutup ketayap kepala dia tak ada ketayap. Kemudian perempuannya pula terelak daripada sebarang pantang larang yang 13 itu, dan dia berniat. Dan kita syorkan pada tuan-tuan, niat berserta dengan niat bersyarat. Niat ihram dan niat bersyarat, lelaki maupun wanita. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Sahaja aku melakukan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya aku tertahan dengan satu halangan, maka di tempatku itulah aku bertahallul. Ini semua terangkum dan tertulis dalam buklet yang akan kita edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, jadi kita dah melalui Qarnul Manazil dan kita boleh berniat ihram, dan kita akan tiba jurus selepas itu di airport King Abdul Aziz International Airport. Dan di sana nanti tuan-tuan, kita akan disambut oleh wakil kita di sana dan kita akan menaiki bas. Ya, kita akan menaiki bas. Bas kita ialah Rubel Hijaz, syarikat yang ajak travel deal setelah sekian lama juga ya. Dan kita dalam bas tu nanti kita terus buat proses masukkan SIM card ya, SIM card. SIM card ni tuan-tuan, dia diberi secara percuma kepada umrah. Orang yang melakukan umrah percuma je. Tapi dia ada satu gig. Satu gig ni risiko lah. Risiko ada apa? Tuan-tuan tak dan nak download dah habis dah. Dia bagi satu gig je. Macam kita lah. Buat Selcom ke, Maxis ke. Bagi percuma je SIM card tu. Tapi rechargeable kena bayar. Rechargeable dia kena bayar. Okay, dia ada berapa dia punya kuota lah. Tapi untuk jemaah kita, saya sangat syorkan kita ambil kuota yang nilainya lebih kurang SR RM130. Sana dia tak ada RM10, RM50, RM50. Dia tak ada macam tu. Dia terus macam tu je harga dia. SR RM130 harga dia. Bersamaan lebih kurang berapa ke? RM130, RM150, lebih kurang begitulah. Itu harga dia. Jadi rechargeable ni penting untuk kita download I'tamarna dan Tawakkalna. Okey. Bagi mencantikkan perjalanan kita untuk download tu, muat turun, saya syorkan tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, untuk download siap-siap, muat turun siap-siap dua aplikasi ni. Satu, I'tamarna, dan yang keduanya, Tawakkalna. Dan insya-Allah saya akan tunjukkan, saya rasa ada satu slide. Dalam kursus umrah saya dah tunjuk secara specifically macam mana penggunaan I'tamarna, macam mana nak download dia. Ada tak? Kalau boleh tunjuk. Contoh I'tamarna dan juga Tawakkalna ada. Kalau tak ada tak apa.
Kalau tak ada, tak apa. Kalau tak ada, situ ada. Okey, tak apa, nanti saudara Nazirul akan share, dia tunjuk nanti macam mana bentuk logo Etamarna dan juga Tawakalna dalam grup. Nanti boleh download siap-siap lah. Kalau siapa nak tu kan, download siap-siap. Tapi tak boleh guna. Tuan-tuan tak boleh guna sini. Cuma kita dah kurangkan dia punya penggunaan byte tu kan. Kita dah download kat sini pakai wifi kita, sampai sana just on saja. Masuk SIM card, nanti dia akan touch kita beri, dia akan masukkan rechargeable untuk nilai yang kita telah persetujui itu. Ya. So settle. Semua tu akan settle dalam bas insya-Allah dalam masa, dia akan take time sikit kat situ lah. Dalam bas tu kita akan masuk bas, terus buat dalam setengah jam. Kita group kita ni dalam 20 orang, 20 lebih. Jadi tak adalah mengambil masa yang terlalu lama sangat ya. Jadi kita dah selesai. Kita akan terus menuju ke kota suci Makkah. Dalam perjalanan itu 1 jam, saya akan briefing macam mana kita nak aktifkan Tawakalna. Tawakalna ni penting. Kalau tuan-tuan tak ada Tawakalna, tak boleh nak masuk hotel, tak boleh nak masuk gedung dia, kedai, tak boleh nak masuk Masjidil Haram. Jadi Tawakalna ni penting untuk tuan-tuan aktifkan dia. Dan secara automatik nanti, ni ada Tawakalna. Ni 2 logo dia. Satu, yang tuan-tuan nampak tu Tawakalna, bawah tu. Dia macam My Sejahtera, itu logo dia. Right tu logo dia. Satu lagi yang kita kena download adalah Etamarna. So, apa dia Tawakalna? Tawakalna ni function dia sama dengan My Sejahtera. Nanti bila tuan-tuan dah aktif nanti, tuan-tuan masuk nombor telefon tu, sebab tu kena pakai SIM card sana. SIM card kita tu dia akan terus mendaftarkan kita dengan link kita masa di immigration tadi. Masuk saja pasport kita, masukkan kita punya e-visa, visa kita, dan daftar dengan nombor telefon kita. Semua maklumat tuan-tuan dah ada dalam nombor tu. Maklumat peribadi kita di Arab Saudi tu ada pada nombor telefon tu. Sebab tu sangat orang kata sensitif nombor tu di maklumat peribadi kita. Macam kita simpan nombor telefon kita, dalam nombor tu dia simpan data bank, simpan maklumat peribadi kita, simpan My Sejahtera. So nombor telefon kita sangat privacy. Samalah benda ni masa kita di Saudi nanti. Kemudian kita ada Etamarna. Apa peranan Etamarna? Etamarna ni untuk mendapat permit. Melayakkan kita mendapat permit untuk buat umrah, untuk masuk Masjidil Haram, untuk masuk Masjid Nabi, untuk masuk ke Raudah, untuk ziarah Nabi. So Etamarna ni diperlukan. Cuma yang terbaru sebelum saya balik, seminggu sempat kita merasai di Mekah itu, dilonggarkan beberapa slot. Antaranya, tuan-tuan nak sembahyang 5 waktu, tak perlu lagi Etamarna. Tuan-tuan nak ziarah Nabi SAW, tak perlu lagi Etamarna. Cuma Etamarna diperlukan ketika melakukan umrah, ketika melakukan tawaf di tingkat 1, dan ketika masuk ke Raudah, diperlukan Etamarna. Jadi kok mana pun wajib ada Etamarna, wajib ada Tawakalna. Dan sebelum daripada itu, wajib ada SIM card tu. SIM card Saudi tu wajib lah. Macam kita masuk negara mana-mana pun, mesti ada SIM card negara tu. Sama je konsep dia. Ya. Okey, itu satu. Kemudian, clear tak tuan-tuan? Kalau mana saya laju, tuan-tuan bagi tahu saya. So, ni logo ni tuan-tuan kena hadam lah. Ini logo Etamarna yang atas tu, yang bawah tu Tawakalna. Baik, kita pergi balik semula dalam bas tadi. Kita pergi dalam bas tadi Jadi kita dah sampai, kita dah selesaikan tu dalam bas. Dalam tempoh 1 jam tuan-tuan. Okey, bagus soalan daripada Puan Anisah. Dia tanya anak 6 tahun perlu tak download untuk dia Tawakalna Etamarna? Tak perlu. Dia cukup dengan mak dia ataupun ayah dia ataupun depend dia memadai. Ada waris dia yang tolong isikan dan anak tu akan ikut dia lah. Akan ikut dia. Dia ada nanti maklumat sama macam My Sejahtera.
ada anak tak? Kan? Ada anak tak? Ada cucu ke apa lah? Kita ada depend lah situ. So tak perlu download untuk diri dia. Untuk anak kita tu tak perlu. So nombor telefon pun tak perlulah. Nombor telefon tu nombor telefon mak. Cukup. Memadai. Okey, seterusnya. Okey, dalam perjalanan tu kita akan briefing pada tuan-tuan. Macam mana penggunaan tamarna atau kalna. Dan saya akan refresh balik persediaan kita. Ketika kita dah masuk hotel dan apa yang akan kita lakukan bila nak tawaf, bila nak sa'i, bila nak tahallul dan sebagainya. Okey, itu dalam bas dalam tempoh 1 jam tu kita akan manfaatnya sebaik mungkin dan kita pun bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang jalan tu tuan-tuan talbiyah je, bagi Allah mudahkan urusan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi begitu keadaan kita ya dalam tempoh 1 jam. Tiba kita di Makkah. Okey tuan-tuan, bayangkan kita lambas, tiba-tiba dah nampak Masjidil Haram. Kita pun ready nak pergi check-in di hotel. Kita pun check-in di hotel, dapatkan kunci. Kemudian kita tarawuh sekejap, kita relax sekejap. Saya bagi masa mungkin 20 minit, setengah jam. Tuan-tuan nak pergi toilet ke, nak minum sikit ke, nak bagi suplemen badan ke. Sebab kita tak tangguh lagi. Kita akan terus menyelesaikan umrah kita yang pertama. Okey, so kita kena buat apa? Tadi kita dah niat ihram, itu rukun yang pertama. Kita akan pergi pada rukun yang kedua, iaitu tawaf. Kita akan buat tawaf terus. So kita akan turun ke Masjidil Haram. Kita akan buat tawaf sama-sama by group, ya. Walaupun tuan-tuan dah biasa ke dah pernah pergi banyak kali ke sebelum ni, tapi kita akan tetap pergi by group, ya. Apatah lagi ni umrah yang pertama, ya. Jadi kita akan melalui pintu 1. Kita akan melalui pintu 1, babul umrah, pintu umrah. Dan kita akan masuk, kita masa masuk tu dia ada beberapa checkpoint, dia akan nak tengok kita punya tamarna. So kita tunjuk tamarna. Ni tamarna saya. Dah ada. Kita tunjuk. So kita pun jalan. Ketika kita sampai di dataran Mataf, dataran Kaabah tu, kita tengok lo Kaabah. Oh, bila tengok Kaabah kita pun bayangkan Allah, nikmatnya. Inilah ya Allah, aku syukur padamu ya Allah kerana memperlihatkan Kaabah di depan mataku. Dulu aku duduk tengiang-ngiang saja, duduk tengok dalam TV saja. Tapi kali ini real Kaabah depanku dan kita mulakan tawaf daripada Hajarul Aswad. Okey, di mana bermulanya? Hajarul Aswad dan kita buat 7 pusingan. Pusingan 1, pusingan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermula daripada Hajarul Aswad dan berakhir di Hajarul Aswad. Selesai tuan-tuan. Selesai tawaf. Selesai tawaf, kita cari manakah Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ni maksudnya tapak kaki Nabi Ibrahim. Disunatkan kepada kita setelah selesai tawaf, kita sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gegas bangun. Kalau haus, kita cari air zam-zam. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan apa saja niat yang baik, ya. Nak sihat, nak bagi Allah bagi tenaga kat kita, nak Allah terima amalan kita, nak Allah murahkan rezeki kita, nak Allah ampunkan dosa kita. Niatkan saja dengan minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita pun naik Bukit Safa untuk pergi pada rukun yang ketiga. Naik Bukit Safa. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Naik Bukit Safa. Okey, kemudian kita niat untuk kita melakukan sa'i bainas safa wal marwah, di antara safa dan juga marwah. Sama, kita buat 7 pusingan. Safa, marwah 1, marwah safa 2,
Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, 5, 6 dan berakhir di Marwah 7. So, pusingan itu dikira Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Dan berikut ya, seterusnya berikutnya begitu ya. Sehingga 7 pusingan, maka berakhirlah sa'i kita. So, umrah kita dah habis ke belum? Belum lagi kena buat rukun yang berikutnya, iaitu gua sudah terkait sama apa ni. Ada lag suara. So saya lajulah, takut lain pula tak okey lag Sekarang ada lag. So sangkut lain tak okey ni. Saya nak tengok